Perlis itu, tapi daripada Perlis kita nak beralih kepada Johor. Di mana Zapin tu sebenarnya sinonim lah dengan masyarakat Johor dan merupakan antara tarian yang cukup bertenaga yang masih lagi menjadi sebahagian daripada kebudayaan rakyat di selatan tanah air. Ya, sehubungan dengan itu pertandingan akhir Zapin Permata Jauhar bakal berlangsung pada 13 Ogos ini. Untuk mengupas lebih lanjut, kita bersama dengan dua tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Pengarah Jabatan Penyiaran Johor, Tuan Ramli Johari, dan juga Tuan Muhammad Qayyum Qais Azmi atau Mr. Q. Mr. Q. Penolong pengarah bahagian perhubungan awam media dan korporat Yayasan Warisan Johor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mukadimahnya kita mulakan dengan objektif kepada pertandingan ini yang bakal diadakan nanti. Lah, seperti yang Terence dan maklum tadi, memang Zapin memanglah sebut Zapin ini orang ingat Johor. Betul. Daripada situlah kami di Jabatan Penyiaran dengan kerjasama Yayasan Warisan Johor dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan kita berkolaborasi untuk mengetengahkan, mencokil bakat-bakat yang ada di Johor lah, daripada peringkat awal. Contoh umur antara 5 tahun prasekolah sampai ke peringkat sekolah menengah. Yang ni yang kita cuba untuk menaikkan balik budaya seni warisan ni. Jadi daripada ni mungkin kita ingin tahu bagaimana anak-anak kecil ni belajar tarian Zapin. Siapa yang ajak dia orang? Adalah guru-guru dia. Sebab untuk makluman, gerak kerja kami dah mula lakukan seawal bulan April lagi sebenarnya. Kan, tapi kena ada masalah COVID dan sebagainya, dan kita masih lagi bergerak dan kita berurusan dengan semua agensi yang terlibat lah. Biasanya untuk pemilihan peserta, sebab kita ambil daripada kanak-kanak sekolah kan, sampai ke peringkat sekolah menengah, diuruskan oleh Jabatan Pendidikan. Okey. Bagaimana sebenarnya konsep pertandingan Zapin kali ini, Tuan? Konsep pertandingan Zapin kali ini kita mengetengahkan beberapa kategori yang dipertandingkan. 3 prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Yang mana pertandingan ini rencam terbuka kepada setiap 16 variti Zapin yang kita telah kaji dan kita telah pugar menerusi unit latihan dan pendidikan Yayasan Warisan Johor bermula tahun 2000 sehinggalah ke 2014. 16 jenis tarian Zapin. Kalau kita nak belajar hari ini pun terhad untuk dalam masa yang ada ni, dan itulah kita mengetengahkan sekolah-sekolah untuk menghantar video mereka kepada organizer, dan juga dinilailah berdasarkan konsep tersebutlah ditarikan. Kita difahamkan sebab Zapin ni bukan Johor, walaupun sinonim dengan Johor lah, tapi banyak lagi negeri-negeri lain. Jadi bezanya Zapin di Johor ini dengan yang lain bagaimana? Soalan yang memang telah dijangka lah. Kalau di Johor ini, untuk membezakan Zapin Johor dan juga Zapin di negeri lain, Zapin di Johor ni kita hadir dengan 5 struktur utama. Yang pertama ni kita bermula dengan taksim, iaitu hormat masuk. Kalau Terence dan Syafiqah tahu, kalau kita nak lalu depan orang tua, kita kena tunduk sikit dan berundukkan badan kan. Begitulah taksim. Dan kemudian diteruskan dengan les, iaitu buka tangan dan buka kaki, tutup tangan dan tutup kaki. Dan seterusnya diteruskan dengan pantun. Dalam pantun inilah yang membezakan ragam tersebut, nak membezakan tentang 16 jenis tarian Zapin itu melalui pantun. Dan teruskan dengan kopak dan juga wind up sebagai penutup Zapin. 5 struktur utama. Ada strukturnya. Ada struktur dan tertibnya. Memang berbeza Johor, daripada negeri-negeri lain. Betul. Jadi kalau kita lihat apa yang sedang dipertontonkan kepada anda, sebahagian daripada kategori-kategori yang dipertandingkan nanti. Jadi kita sedia maklum 3 kategori, 9 finalis mewakili pejabat daerah pendidikan masing-masing. Jadi bagaimana sebenarnya pencarian ini akan dilakukan untuk mencari juaranya nanti? Apakah yang sedang diperhatikan oleh juri-juri dan juga hakim? Sesuai dengan hasrat kita nak menjungkil bakat di peringkat awal lagi, mereka telah mengadakan pemilihan secara di peringkat daerah lah, sebab kita ada 11 pendidikan daerah. Tetapi selepas kita buat saringan dan separuh akhirnya kita dah buat pada 31 Julai yang lepas, dan itulah yang dah terpilih. Dan kita tengok bakat-bakat yang ada ni memang superb lah. Kalau kita nak tengok, terutama yang prasekolah tu kan, macam-macam kerana kadang-kadang dia lagi sana, yang soalan sana lucu. Tapi yang dapat masuk final ni antara yang terbaik lah. Mungkin kita tak nampak sangat lah kan. Yang tu yang saya rasa ada
akan menarik perhatian kita. Kemudian kita juga akan tunjukkan jugalah dalam program ni ada konsep keluarga Malaysia. Tu nanti saya akan cerita. Okey, jadi bila kata tadi macam-macam kerenahnya, jadi bukan konsep, apa sebenarnya kriteria yang dinilai untuk pertandingan ini? Daripada pakaiannya ke, daripada gerak tarinya atau bagaimana? Ikut struktur tadi ke? Struktur tadi itu memang kita nilai berdasarkan lima struktur utama itulah, daripada taksimnya, kemudiannya ragamnya, dan sememangnya keunikan busana yang dipakai sewaktu tarian itu antara yang dinilai utama. Ini soalan bocor lah. Dan juga ketepatan tarian itu sendiri dan repertua apa yang nak ditunjukkan itu yang sebagainya memang akan dinilai lah keunikan. Sebab ragam ini sama, tetapi bagaimana nak mengolah ragam itu dan repertua itu yang akan dinilai oleh setiap juri. Jika tadi ada struktur je, betul. Apa pula di antara jenis-jenis zapin yang ada di Johor sebenarnya? Kalau kita lihat menerusi unit latihan dan pendidikan Yayasan Sanjung, kita telah bermula daripada tahun 2000 sehingga tahun 2014 ini 16 jenis tarian zapin ni. Kalau jenis-jenis zapin ni kalau saya boleh sebutkan di daerah Johor Bahru misalnya, kita ada zapin Pekajang. Di Pontian kita ada 4. Kita ada zapin Seribunian, zapin Parit Masta, zapin Cokoh. Di Batu Pahat kita juga ada 4, zapin Kores, Padang Sari, Tanjung Labuh, dan juga zapin Dayung. Di Muar kita ada 4. Zapin Lenga Batu 28, zapin Pak Lipat Putar Alam Mahpum. Di Mersing kita ada 2, zapin Tenglu dan juga zapin Pulau, dan di Keluang kita 1 zapin Selat Panjang. So 16 inilah yang bakal dipertandingkan, dan ikutlah kepada mana kreativiti kepada setiap peserta tu untuk menonjolkan bakat mereka. Keunikan setiap satu zapin ni tadi bagaimana? Pada ragamnya. Dan setiap ragam ini kebiasaannya akan mencirikan tentang ciri-ciri daerah setempat. Kalau di pulau tu lebih kepada kulikan dayungnya sebagai, sebab lekat dengan pantai dan perairan. Keunikan itulah falsafah tentang ragam ini bakal dicirikan dalam setiap ragam di dalam pantun tersebut. Daripada satu generasi ke generasi seterusnya, ada atau tidak olahan-olahan baru yang dibawa, nafas baru yang disuntik sekali oleh anak-anak muda ni yang memang merupakan antara mereka yang berusia 10 tahun ke bawah ada, kan? Ada atau tidak kita nampak olahan tersendiri daripada anak-anak kecil ni? Kalau kita katakan tentang olahan ataupun kreasi ini dibenarkan, tetapi harus tidak dilupakan tentang autentisiti zapin tersebut. Untuk makluman semua, Terence dan juga Syafiqah, kalau di sini saya boleh tunjukkan ini antara sijil akuan yang kita dah terima daripada setiap adik guru, penerus ataupun waris setiap zapin itu, yang mana memperakukan dan memberikan mandat ini kepada Yayasan Sanjung untuk terus memelihara keunikan, keaslian, ketulinan itu sehinggalah ke hari ini. Sampailah ke hari ini keaslian itu dijaga. Tetapi kreasi yang sedikit-sedikit itu dibenarkan, tapi yang totoknya kena ada. Totoknya kena ada. Tidak lari. Bukan semua benda boleh difusionkan. Yang penting totok je kena ada. Okey, bila sebenarnya pertandingan ini akan berlangsung? 13, tapi di mana? 13 Ogos pertandingan kan diadakan di auditorium Permatasari di ATM Johor. Okey. Adakah ia terbuka kepada terbuka kepada orang ramai untuk hadir. Sebab sekarang kan kita dah boleh laksanakan program dan penonton pun dah boleh hadir. Kemudian yang istimewa ini nanti ada persembahan zapin daripada masyarakat India dan masyarakat Cina. Itu yang keluarga Malaysianya tadi. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana orang Cina menari zapin dengan India menari zapin. Itu elemen kejutan. Ke Terence? Nanti kalau saya nanti tak jadi. Saya bayang Terence goyang bukan Lain jadinya. Olahan yang tidak totok. Aduh. Jadi untuk pertandingan ni semestinya kita kena ketahui juga hadiah-hadiah yang menanti para pemenang. Silakan, apakah hadiah yang menanti anak-anak kecil kita? Ialah untuk yang peringkat tadika tu, juara kita bagi RM1,000. Kemudian untuk peringkat sekolah menengah tu kita bagi RM3,500 juara. Dan untuk peringkat sekolah rendah RM3,500, yang peringkat sekolah menengah tu RM5,000 juara. Kemudian kita ada juga hadiah untuk peserta busana terbaik. Setiap kategori itu ada busana terbaik. Dan kita lihat hadiah-hadiahnya dipamerkan di skrin sebagai memberi inspirasilah kepada mereka yang telah pun melayakkan diri. Guru-guru PPD yang sedang menonton sekarang ni di bilik guru masing-masing, inilah hadiah yang menanti anda. Kita pun ucapkan terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan yang telah membantu kita lah menyelaras
pengangkutan dan penginapan peserta. Juga untuk kali ini difahamkan bekerjasama juga dengan Yayasan Warisan Johor. Yes, Sebenarnya peranan yayasan untuk kali ini? Dari segi penjurian dan juga penilaian itu sendiri, berdasarkan struktur yang saya sebutkan tadi, jurulatih-jurulatih kita yang memang dah berpengalaman lebih daripada puluhan tahun akan menjadi juri bagi menilailah setiap gerak tarian yang akan dipersembahkan itu. Dan juga insya-Allah, alhamdulillah memang ditunggu-tunggu persembahan daripada Yayasan Warisan Johor, repertuar daripada Yayasan Warisan Johor. Sememangnya kalau nak bagi tahu semua tak surprise lah nanti dari Syarika kan. Mungkin apa yang saya boleh bagi tahu, kita akan mengangkat keunikan kain benang Johor yang saya pakai ini, Tuan Haji dan juga saya, yang merupakan produk tenunan negeri Johor, yang mana kita akan angkat sewaktu persembahan akhir nanti di 13 Ogos nanti, insya-Allah. Dan juga yang telah dikongsi tadi bocor ya dah. Busana itu akan dinilai. Jadi kenalah fikir-fikir busana untuk dipakai nanti. 13 Ogos akan berlangsungnya pertandingan akhir Zapin Permata Jauhar. Jadi kepada anda yang berada di kawasan negeri Johor tu, boleh bersama-sama memeriahkan lagi pertandingan akhir ini. Terbuka kepada orang ramai. Siaran yang juga akan dibawakan secara langsung. TV2. Jadi sememangnya anak-anak kecil kita akan mendapat spotlight yang cukupnya untuk mengetahkan bakat mereka. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat kembali Mr. Q. Okey, dari